Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tema kita pada hari ini ialah kemasyarakatan. Unit pertama, masyarakat penyayang, dengan tajuk yang kedua iaitu Bank Rezeki Bergerak. Hari ini kita akan fokuskan kepada kemahiran membaca. Objektif yang kita akan capai pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami maklumat tersurat untuk memberikan respons. Yang kedua, memberi respons berdasarkan maklumat yang tersurat. Manakala kriteria kejayaan di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memberi sekurang-kurangnya 2 maklumat tersurat berdasarkan test. Yang kedua, murid dapat memberi sekurang-kurangnya 2 respons berdasarkan test. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti pertama pada hari ini iaitu membaca dan memahami maklumat tersurat. Untuk itu, murid-murid bolehlah membuka buku teks, buka surat 3 untuk kita membaca bersama-sama. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membaca. Bank Rezeki Bergerak. Rakan Taman Seri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di perkarangan Dewan Utama Taman Seri Damai. Program Bank Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai runcit dan pasaraya. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Program Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Seri Damai. Mereka turut memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti kita yang seterusnya ialah aktiviti 2. Mengenal pasti maklumat tersurat untuk memberikan respon. Sekarang, cuba kita perhatikan maklumat tersurat yang terdapat dalam petikan. Di sini, kita dapat lihat 2 maklumat telah dinyatakan dengan tulisan yang berwarna merah.
Jika kita lihat petikan, terdapat 4 perenggan. Ini bermakna 4 maklumat tersurat yang boleh kita beri respon. Cuba kita lihat maklumat yang pertama ialah program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Yang kedua pula, mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Yang seterusnya, makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara yang terakhir, program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang ukur oleh semua pihak. Sekarang, aktiviti kita memberi respon berdasarkan maklumat yang tersurat. Di sini, cikgu sudah senaraikan 4 maklumat yang tersurat yang terdapat di dalam petikan tadi. Sekarang, kita akan memberi respons terhadap 4 maklumat tersurat yang telah cikgu senaraikan. Apa itu respons? Murid-murid, tahukah apa itu respons? Respons ialah tindak balas terhadap sesuatu ujaran atau perbuatan. Jadi, respon boleh dinyatakan berkaitan dengan sebab, tujuan, faedah atau apa-apa sahaja yang bersesuaian. Cuba mari kita lihat maklumat tersurat yang pertama. Program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Kalau kita perhatikan, di dalam buku teks sudah dinyatakan respon untuk maklumat pertama. Respon yang pertama ialah kita mestilah sentiasa membantu golongan miskin, orang kurang upaya, anak yatim dan orang tua bagi meringankan kesusahan mereka. Kenapa? Mari kita fikirkan kenapa dikatakan program ini dapat meringankan bebanan mereka. Jadi, program ini dapat meringankan kesusahan mereka. Hal ini kita menyedari golongan ini memerlukan bantuan dan juga sumbangan daripada orang-orang yang berkemampuan. Jadi, tidak salahlah jika kita memberi sumbangan supaya mereka dapat hidup dengan lebih selesa. Baiklah, sekarang kita akan cuba memberi respon kepada maklumat yang kedua. Mari kita fikir, murid, apakah respons yang akan kita berikan untuk maklumat tersurat yang kedua? Okey, di sini cikgu akan beri contoh.
memudahkan barangan yang disumbang untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Okey. Kita mestilah mengasingkan barang-barang berikut mengikut kategorinya, di mana barang-barang yang basah diasingkan dengan barang-barang yang kering supaya memudahkan agihan kepada golongan berkenaan. Seterusnya, mari kita fikirkan pula respons untuk maklumat tersurat yang ketiga. Apakah respons yang kita akan berikan? Cuba murid-murid fikirkan. Okey, kita lihat contoh yang diberikan oleh cikgu. Okey, kita lihat dulu maklumat yang tersurat. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Cuba kita lihat respon yang telah cikgu berikan. Kita boleh memberi sumbangan barangan keperluan harian ini kerana merupakan makanan asas. Ya, murid-murid, makanan asas adalah makanan yang sangat diperlukan oleh mereka agar mereka dapat menikmati makanan yang enak dan berkhasiat. Seterusnya, maklumat tersurat yang keempat, program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Apakah respons yang kita akan berikan? Mari kita fikirkan, murid-murid. Boleh fikirkan bersama-sama. Sekarang, mari kita lihat contoh yang telah cikgu berikan. Kita hendaklah memberi kerjasama bagi melancarkan program kemasyarakatan yang dijalankan. Okey murid-murid, dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, setiap program yang dijalankan akan berjalan dengan lancar. Okey murid-murid, untuk latihan kali ini, murid-murid mestilah menyalin semula maklumat yang tersurat dan memberi respon di dalam buku tulis. Murid-murid juga dihendaki menjawab Google Form yang cikgu sediakan. Okey, sekian dahulu untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih.